Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya ada kemusykilan yang lama tersimpan. Saya diajar mandi wajib mengangkat hadas besar dan kecil. Tapi semasa mandi wajib saya membasuh kemaluan, maka wuduk batal. Maka lepas mandi wajib perlukah saya berwuduk semula untuk menunaikan salat? Soalan berkaitan dengan mandi wajib ataupun mandi mengangkat hadas besar. Seseorang bila dia mandi mengangkat hadas besar dia dimaklumkan mandi hadas besar tu terangkat juga hadas kecil, disebabkan bila terangkat hadas besar maka terangkatlah hadas kecil. Jadi ditanya seketika dia mandi tu dia ada menyentuh kemaluan dia. Jadi bila habis mandi dia nak menunaikan salat, perlu tak dia mengulangi berwuduk atau tidak perlu? Untuk jawab soalan ni tuan-tuan sekalian, kita kena tahu terlebih dahulu mandi itu ada dua jenis. Satu dinamakan sebagai mandi yang sempurna, satu lagi dinamakan sebagai mandi yang memadai. Kita terang mandi yang memadai terlebih dahulu. Mandi yang memadai iaitulah mandi sekadar memenuhi rukun. Ada niat menghilangkan najis dan meratakan air seluruh badan. Sama ada dia basuh kaki terlebih dahulu, kepala ke terlebih dahulu, tangan ke terlebih dahulu, tapi dia ada niat mengangkat hadas, sebagai contoh mengangkat hadas besar, dan dia meratakan air di seluruh badan dia, dia menghilangkan najis, maka sah mandi tersebut. Dinamakan sebagai mandi yang memadai, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai al-ghuslul mujzi'. Mandi yang kedua adalah mandi yang sempurna, dinamakan dalam bahasa Arab sebagai al-ghuslul kamil, mandi yang sempurna. Mandi yang sempurna adalah mandi yang dilakukan seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, bermula daripada mengambil wuduk terlebih dahulu, ataupun kita boleh kata bermula dengan membasuh kemaluan terlebih dahulu, menghilangkan najis, membasuh kemaluan terlebih dahulu, kemudian berwuduk seperti mana wuduk untuk menunaikan salat, kemudian memulakan mandian pada bahagian kepala, kemudian meratakan air ke seluruh badan dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Bila dia basuh kepala, bila dia berwuduk, dia basuh kepala, ratakan air seluruh kepala dia, kemudian dia basuh tangan terlebih dahulu sampai ke ketiak, kemudian dia bahagian kanan badan, depan dan belakang, kemudian dia cuci tangan kiri dia sampai ketiak, dia cuci semua seluruh badan dia, depan dan belakang sehingga ke hujung kaki. Maka itu dinamakan sebagai al-ghuslul kamil, mandi yang sempurna. Kemudian saya jawab di sini, saya sebut mandi janabah yang sempurna. Kalau kita mandi junub dengan cara mandi yang sempurna, saya terang di sini. Jadi mana-mana orang bila dia mulakan mandi junub, sama ada dia ambil wuduk atau tidak ambil wuduk di awal mandian, ketika mandian dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk, habis saja mandian, dia tidak perlu lagi mengulangi wuduk, dia boleh terus menunaikan salat. Katalah dia buang air, dia nak buang air, dia buang air dulu, kemudian dia mandi. Kalau dia pegang pandangan ulama yang mengatakan sentuh kemaluan itu membatalkan wuduk, waktu dia nak cuci bahagian kemaluan dia pakai glove sebagai contoh. Dia pakai glove, dia tak sentuh terus kemaluan dia cuci.
Kemudian selesai mandi junub dia, terangkat hadas besar, maka terangkat juga hadas kecil. Sama ada dia mandi secara mandi yang memadai atau mandi yang sempurna, sama aja. Tetapi kalau dia mandi junub, sama ada dengan cara mandi yang sempurna atau mandi yang memadai seperti yang saya terang sebentar tadi. Tapi kalau dia melakukan perkara yang membatalkan wuduk ketika sedang mandi, contoh dia kencing, dia basuh kepala dia dengan niat mengangkat hadas besar, basuh tangan kanan dia bahagian badan sebelah kanan, kemudian dia kencing, kemudian dia meratakan lagi bahagian kiri pula dengan niat mengangkat hadas besar. Maka bila selesai mandi mengangkat hadas besar, dia nak menunaikan salat, wajib dia berwuduk sekali lagi. Wajib dia berwuduk sekali lagi untuk membolehkan dia salat. Boleh? Ada soalan? Sekali lagi? Kita basuh kemaluan dulu, depan belakang, kemudian kita kira. Betul. Kalau kita tak kencing, kalau kita kencing batal lah. Batal bukan dia batal, dia tak ada batal hadas besar, tak mandi hadas besar tidak terbatal dengan kencing, berak, buat apa pun tak terbatal mandi hadas besar. Tapi bila kita basuh, okey, katalah kita mulakan mandian dengan kita basuh kemaluan depan dan belakang dengan niat mengangkat hadas lah. Kemudian kita mandi. Bila mandi tu kita kencing. Ketika kencing tu hadas kecil tu mari balik kat kita. Kita itu berstatus hadas kecil balik. Kerana mandi hadas besar belum selesai. Bila kita cuci bahagian anggota badan yang berbaki yang belum dibasuh dengan niat mengangkat hadas besar, anggota badan kita tu terangkatlah hadas besar, tapi ada hadas kecil tak? Ada hadas kecil. Ada hadas kecil kerana kita telah kencing di tengah-tengah mandi tadi. Tapi kalau macam cikgu sebut tadi, dari awal kita cuci kemaluan bahagian depan dan belakang, kemudian kita mandi jurus kepala apa semua bahagian kemaluan kita dah cuci dah tadi ni. Kita hanya cuak-cuak air saja, kita tak sentuh. Bagi yang bermazhab Syafi'i, pegang pandangan mazhab Syafi'i, dan dia tak ada kentut, dia tak buang air kecil, dia tak buang air besar ketika mandi tu, habis sahaja dia selesai mandi, dia lap badan dia boleh terus menunaikan salat, tak perlu mengulangi wuduk, kerana dia bila terangkat hadas besar, terangkat hadas kecil. Boleh faham? Boleh jelas? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya enggak faham lah. Nah. Wallahu a'lam. Baik, kita pergi kepada kitab kita, Kitabul Iman oleh Dr. Muhammad Naim Yasin, dan kita sampai pada muka surat 76. Pada edisi Jawi, pada edisi Rumi saya tak pasti muka surat apa. Qala al-muallif rahimahullah, kata penulis kitab ini, keempat malaikat itu dan yang lain. Keempat malaikat itu yang dimaksudkan iaitulah keempat malaikat yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu, iaitulah Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat Malik yang menjaga neraka. Kata dia keempat malaikat itu dan yang lain. Malaikat bukan hanya tertumpu kepada empat malaikat yang kita telah sebutkan namanya pada kuliah yang lalu. Kata penulis kitab, dan yang lain, bahkan banyak lagi malaikat yang diciptakan oleh Allah dan diberitahu namanya. Di dalam, sama ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, dicerita namanya dan dicerita sifatnya. Sebahagian malaikat disebut nama dan sebahagian malaikat disebut sifat, seperti malaikat Raqib dan Atid. Para ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama mengatakan Raqib dan Atid merujuk kepada sifat malaikat, manakala sebahagian ulama mengatakan Raqib dan Atid itu merujuk kepada nama malaikat. Yang penting disebut dalam Al-Quran dan hadis. Semua nama-nama malaikat yang disebut dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, sifat malaikat yang disebut dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, keberadaan malaikat yang tidak disebut nama dan sifat dia tetapi dinyatakan tugas dia, disebut dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, kesemua itu wajib kita imani seperti mana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah.
wajib bukan sunat. Dia termasuk di dalam tuntutan beriman kepada malaikat, kewujudan malaikat dan sifatnya seperti mana yang diterangkan di dalam Al-Quran. Lalu kata penulis, keempat malaikat itu dan yang lain yang disebut nama-nama mereka dalam hadis sahih, wajib kita beriman kepada mereka dengan amalan yang ditugaskan kepada mereka. Bukan setakat beriman kepada kewujudan malaikat sahaja, bahkan wajib beriman seperti mana yang diterangkan di dalam wahyu, sama ada Al-Quran ataupun sunnah. Kata dia lagi, ada pun para malaikat yang tidak disebut nama-nama mereka, wajib kita beriman secara ijmal, iaitu secara umum wujud malaikat itu, iaitu beriman dengan tugas-tugas mereka sebagaimana yang diterang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Hadis yang dimaksudkan di sini sudah tentu hadis yang sahih, kerana beriman kepada malaikat membabitkan keyakinan terhadap perkara yang gaib, perkara yang tidak dapat dicapai oleh panca indera manusia. Oleh kerana itu kita perlu tunggu perkhabaran dari Allah dan Rasul. Perkhabaran dari Allah dan Rasul hanya datang melalui Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Mimpi tak boleh. Duk tak ada tiba-tiba ada orang malam, ustaz kemarin ni saya tidur mimpi ada malaikat nama apa? Awang sebagai contoh. Malaikat saya dalam mimpi tu habaq ni ada satu lagi malaikat dalam banyak malaikat, ada malaikat yang namanya Awang. Yang mimpi tu Pak Imam ataupun ustaz. Wajib tak kita beriman? Tak wajib. Tak boleh beriman. Kerana mimpi tidak boleh dibina maklumat agama. Mimpi ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ngigau tengah tidur. Kita ngigau, kita kata, pergi dari aku, pergi jauh. Contoh. Bangun tidur, isteri kita yang dengar. Dia kata, abang mimpi apa semalam? Kandut sangat. Dok suruh pergi jauh, jangan main dekat aku, jauh dari aku. Kadang-kadang kita tak ingat apa pun. Ada kan? Bukan setakat kita tak ingat kita bercakap, mimpi apa yang kita mimpi pun kita tak ingat. Tuan-tuan ingat kita mimpi tak malam waktu kita bercakap, pergi jauh, rasanya kita mimpi. Mesti kita mimpi. Ada perkara yang kita alami dalam tidur, tapi waktu bangun kita tak ingat apa. Cakap tu kita tak tahu, apa yang kita alami di dalam tidur pun, mimpi yang kita alami tu pun kita tak ingat. Demikian betapa lemahnya maklumat yang diperolehi daripada mimpi, tak dapat dipastikan. Sebab tu mimpi sama sekali tidak boleh dijadikan sumber untuk memperolehi maklumat agama. Oleh yang demikian, kata dia, kita beriman kepada malaikat kiraman katibin, iaitu malaikat yang diwakilkan untuk menjaga dan mencatat amalan kita, seperti firman Allah, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yang bermaksud padahal sesungguhnya ataupun dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu, yang mulia di sisi Allah. Kiraman, malaikat yang mengawasi kita itu malaikat yang kiraman, malaikat yang mulia dan yang mencatat pekerjaan kamu itu. Dia mulia dan tugas dia mencatat amalan kita baik ataupun buruk. Surah Al-Infitar ayat 1 sehingga ayat 10 hingga 12. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, yang bermaksud bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya. Semua manusia tu ada malaikat yang selalu mengikuti setiap manusia. Apa kerja dia? Bergilir di muka dan di belakang, di hadapan dan di belakang manusia. Mereka, yakni malaikat itu, menjaga atas perintah Allah semua manusia, sama ada kecil maupun besar, bayi ataupun orang dewasa ataupun orang tua, semuanya ada malaikat yang menjaga kita atas arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahaja perkara yang hendak berlaku ke atas kita dan ia bukan termasuk dalam perkara yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita, malaikat akan tolak perkara itu dari berlaku pada kita atas perintah dari Allah. Jadi orang Melayu nak kena ubah kefahaman
yang beranggapan seolah-olah malaikat hanya jaga budak-budak kecil saja. Orang kita kata apa, budak-budak kecil malaikat jaga, budak-budak kecil malaikat jaga. Betul, malaikat jaga. Tetapi bukan hanya sekadar budak-budak kecil malaikat jaga, bahkan orang tua pun malaikat jaga. Semua perkara malaikat yang jaga. Dulu orang Melayu dulu dia faham takdir tu ada berapa? 4 ke? Dia kata tak apa, dah tetap ada 4 perkara apa? Jodoh, ajal, apa orang kita sebut lah? Ajal, maut, rezeki, jodoh, tak silap lah. Di tangan Allah, dia kata. Betul lah, semua atas ketentuan Allah Ta'ala. Tetapi bukan hanya 4 atau 3 perkara tu saja. Bahkan semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya duduk kat sini, apa yang saya buat semua dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta saya mengangkat jari seperti itu dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki dan tidak mengizinkan, saya tak akan mampu mengangkat jari saya walau satu. Kemudian, dan firman-Nya lagi, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Yang bermaksud, apakah mereka, yakni manusia, mengira bahawa kami tidak mendengar rahsia yang dibisik, bahawa kami tidak mendengar rahsia dan bisikan-bisikan mereka. Sebenarnya kami mendengar, dan utusan kami yakni malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Surah Az-Zukhruf ayat 80. Semua yang kita tuturkan, bahkan semua lintasan hati kita itu didengari oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hanya sekadar Allah Ta'ala dengar, bahkan Allah Ta'ala telah mengutuskan malaikat untuk mencatat apa yang kita bisikkan di dalam hati. Malaikat dengar tak apa yang kita bisik dalam hati? Tak cakap, tapi kita duduk lintas nanti. Dengar tak? Dengar tuan-tuan? Dengar? Malaikat dengar, walaupun kita tak tuturkan. Antara buktinya iaitulah hadis yang menceritakan, idza hamma ahadukum bi khairin, apabila seseorang kamu hamma, berkeinginan melakukan sesuatu amalan baik, lalu malaikat buat apa? Catat pahala dia 1 pahala, sekalipun dia tidak mengamalkan kebaikan tersebut. Ada keinginan nak buat baik, malaikat catat. Bagaimana malaikat catat kalau malaikat tak tahu apa yang diingini oleh hati kita? Mana malaikat tahu? Macam mana dia tahu? Kita tak bercakap ni. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebab malaikat tu makhluknya halus. Lalu tak mustahil dia mendengar perkara-perkara halus yang terlintas di hati kita. Ada perbahasan yang panjang di kalangan ulama, macam-macam lah ulama. Dia andai, dia teka, macam itulah dia cuba bagi pandangan. Ada yang kata malaikat nampak warna, perubahan warna. Kalau niat nak buat baik, berubah warna lain. Kalau niat nak buat jahat, berubah ada warna lain. Itu pandangan semata-mata. Sandaran tak ada, bukti tak ada. Ada yang kata bila manusia nak buat benda baik, malaikat bau wangi. Kalau nak buat benda jahat, kalau berkeinginan nak melakukan kejahatan, malaikat menghidu bau busuk. Semua tu adalah pandangan semata-mata, tidak ada sokongan sama sekali. Dan perkara itu tidak termasuk dalam perkara-perkara penting untuk kita bincangkan. Tapi dia sebut dalam kitab, ada sebut dalam kitab. Kerana itu tuan-tuan, bukan semua yang ada dalam kitab perlu kita ambil dan percaya. Bukan semua yang ada dalam kitab kita perlu ambil dan percaya. Tidak, tak semua begitu. Perlu pilih. Dan perkara-perkara yang ada dalam kitab yang kita ambil dan perlu percaya dan perlu wajib percaya adalah perkara-perkara yang membabitkan maklumat yang pasti dari wahyu, dari Al-Quran ataupun As-Sunnah yang sahih. Tapi kalau dia sekadar pandangan para ulama, kemudian pandangan itu disokong dengan bukti-bukti, maka kita kena ambil lah. Tapi kalau dia hanya semata-mata pandangan, maka kita berhak mengambil, atau kita tak nak ambil, kita berhak. Banyaklah, terlampau banyak perkara yang berkaitan.
termasuk perkara yang berkait dengan, termasuk juga cerita-cerita, kisah-kisah dahulu. Antara kisah yang saya tengok ustaz-ustaz muda sekarang ni duk cakap, ustaz-ustaz TikTok ni, iaitulah tentang tongkat Nabi Sulaiman. Saya baru dengar bahawa ni ada seorang ustaz dia cerita tentang tongkat Nabi Sulaiman. Kononnya disebabkan tongkat itulah Nabi Sulaiman dapat menguasai semua makhluk. Tongkat ke cincin? Cincin kot. Cincin ataupun tongkat? Cincin lah. Cincin Nabi Sulaiman. Betul lah, cincin. Jadi kisah-kisah yang macam ni, orang-orang yang meniaga cincin dia podok jaja lah kisah macam ni. Dia kata Nabi Sulaiman dapat menguasai semua makhluk itu kerana cincin dia. Dan cincin itulah sehingga satu hari cincin itu dicuri oleh jin. Lalu kuasa Nabi Sulaiman, penguasaan Nabi Sulaiman beralih ke jin tersebut, dan Nabi Sulaiman tidak lagi dapat mengawal semua makhluk selama lebih kurang 40 hari. Sehinggalah Nabi Sulaiman berjaya mengambil balik cincin itu dari jin ataupun syaitan tersebut. Kisah ni tuan-tuan ada disebut dalam kitab tafsir. Ada disebut dalam kitab tafsir. Banyak tafsir sebut. Kitab tafsir yang besar-besar termasuk tafsir Al-Qurtubi. Tetapi kalau kita hanya fokus kepada kisah tu, kita tak baca habis, kita akan ambillah kisah tu. Sedangkan Al-Imam Al-Qurtubi setelah dia nyatakan kisah itu, dia tolak kisah tu dan dia suruh jangan ambil, jangan percaya. Bahkan kisah itu kata Al-Imam Al-Qurtubi menghina para nabi. Sehingga di dalam sebahagian riwayat dinyatakan syaitan bukan setakat dapat kuasa dari Nabi Sulaiman. Kononnya Nabi Sulaiman ni ada seorang isteri yang Nabi Sulaiman sangat sayang. Nabi Sulaiman biasanya bila nak mandi dikatakan, ni cerita karut ni, ada dalam kitab tafsir, disebut dari dulu. Nabi Sulaiman ni dikatakan kalau nak mandi dia akan letak cincin dia di luar. Bila nak masuk bilik air dia akan letak di luar, kemudian dia masuk bilik air. Jadi bila dia berkahwin dengan seorang perempuan cantik dan Nabi Sulaiman sayang kepada isteri dia tu, satu hari bila Nabi Sulaiman nak mandi, nak masuk bilik air, Nabi Sulaiman serahkan cincin tu kepada isteri baginda. Ketika itulah, ketika Nabi Sulaiman masuk bilik air tandas tu, syaitan menyerupai Nabi Sulaiman. Kata para ulama, sedangkan Nabi bagi tahu syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Tiba-tiba kisah yang palsu dan dusta tu kata syaitan menyerupai Nabi Sulaiman. Bukan setakat itu tuan-tuan. Kisah itu mengatakan syaitan menyerupai Nabi Sulaiman, kemudian pergi kepada isteri Nabi Sulaiman tersebut yang cantik itu, saya tak ingat nama dia. Disebut nama dia. Siapa? Bukan. Za'farah. Bukan. Pelik sikit nama dia. Mungkin ada sebahagian riwayat sebut nama tu, mungkin. Dia pergi dekat isteri Nabi Sulaiman tu, kemudian lebih dahsyat sebahagian riwayat kata dia meniduri isteri Nabi Sulaiman. Ini cerita yang macam ni bukan orang Islam buat. Para ulama kata cerita ni cerita dari Yahudi yang memusuhi para nabi. Kemudian dia minta cincin Nabi Sulaiman dari isteri Nabi Sulaiman. Isteri Nabi Sulaiman tak tahu yang itu adalah syaitan. Lalu dia beri. Lalu dapatlah syaitan tu menguasai pemerintahan Nabi Sulaiman. Panjang kisah dia. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi ada sebut kisah tu. Tapi di hujung tu dia bantah, dia tolak. Cerita ni palsu, tak ada kena-mengena dengan Islam, bahkan dia menghina para nabi. Tak boleh ambil. Tapi orang yang hanya seronok nak sebut cerita-cerita ada kepentingan, dia akan cerita sajalah. Jadi cerita-cerita yang seumpama ni tak boleh diambil. Sebab tu saya sebut kepada tuan-tuan, bukan semua yang ada dalam kitab yang ditulis oleh manusia kita kena ambil, bukan semua. Banyak perkara yang kita kena tapih dan kita kena nilai. Yang kita wajib imani adalah perkara-perkara yang sabit di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Baik, kita teruskan baca kitab ni. Kata penulis kitab tersebut di dalam sesetengah buku tafsir mengatakan malaikat bertugas mencatat amalan manusia itu ada dua. Satu malaikat di pihak kanan yang mencatat segala amalan kebajikan,
dan satu lagi di pihak kiri yang mencatat segala amalan kejahatan. Bahkan perkara ini sabit di dalam hadis, menceritakan malaikat yang mencatat amalan kebaikan dia berada di sebelah kanan kita. Malaikat yang mencatat kejahatan atau keburukan berada di sebelah kiri kita. Dan ada dua orang malaikat lagi, ataupun ada dua malaikat lagi, kerana malaikat itu bukan orang. Dan ada dua malaikat lagi, satu di pihak hadapan dan satu lagi di pihak belakang. Ini pun sabit di dalam hadis. Bukan sekadar kita tafsir, tetapi sabit di dalam hadis. Hadis Nabi yang menceritakan. Dengan demikian bererti seorang manusia berada di antara 4 malaikat. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, satu di hadapan, satu di belakang. Ada 4 malaikat yang menjaga kita. Kita berjalan ke mana pun malaikat bersama dengan kita. Berhubung dengan pengawasan malaikat lagi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wukila bih qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyyai walakinna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Rawahu Muslim wa Ahmad. Yang bermaksud, tiada seorang pun daripada kamu semua melainkan telah diwakilkan bersama-samanya satu daripada jin. Kat kita ni ada satu jin, syaitan. Jin tu adalah syaitan. Dan malaikat. Diwakilkan kepada kita satu jin. Jin yang dimaksudkan di sini adalah syaitan. Kerana saya terang, barangkali saya tak pasti dah terang kepada tuan-tuan ataupun tidak. Para ulama berbeza pandangan. Malaikat ketika mereka menguraikan tentang jin dan syaitan, pandangan yang dipilih oleh sebahagian para ulama, mereka mengatakan nak faham jin dan syaitan ni, kita kena faham manusia terlebih dahulu. Manusia ni asal usulnya dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu beriman. Anak cucu Nabi Adam ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jin pula macam mana? Jin pula, asal usul jin adalah iblis. Iblis itu tidak beriman. Anak cucu iblis ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka yang jahat-jahat dari kalangan anak cucu Nabi Adam, manusia, dan yang jahat-jahat dari kalangan anak cucu iblis, hak tu syaitan belaka, hak jahat-jahat. Dia macam itu. Jadi bila Nabi kata tidak ada seorang pun di kalangan kita melainkan bersamanya telah diwakilkan satu jin dan satu malaikat, dah tentu malaikat berperanan mengilhamkan kebaikan, mendorong kita melakukan kebaikan. Manakala jin itu berperanan meniupkan was-was dan mendorong kita melakukan kejahatan. Jadi jin yang dimaksudkan adalah syaitan. Jin syaitan. Bila Nabi sebut sedemikian, sahabat berkata, walaupun engkau sendiri ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau sendiri pun ada satu jin dan satu malaikat bersama dengan engkau. Sebab Nabi kata tak ada seorang pun dari kalangan kamu semua. Manusia lah maknanya. Bila sahabat tanya begitu, baginda menjawab, ya. Hingga saya sendiri pun, kata Nabi, aku pun ada juga jin tu, ada juga syaitan tu. Tetapi kata Nabi, Allah membantu saya untuk menghadapinya, lalu ia memeluk Islam dan tidak menyuruh saya melainkan kebaikan. Ini terjemahan sebahagian pandangan. Terjemahan ini berdasarkan sebahagian pandangan ulama. Kerana perkataan di dalam hadis, fala walakinnallaha a'anani, akan tetapi Allah telah membantu aku alaih, untuk menghadapi syaitan tersebut. Fa aslama, sehingga syaitan itu masuk Islam. Boleh faham gitu. Karena perkataan aslama boleh membawa maksud sehingga dia memeluk Islam. Boleh juga difahami sebagai fa aslama, sehingga dia
sehingga dia tidak menyuruh aku melakukan keburukan, kejahatan. Begitu boleh faham juga. Sehingga dia itu selamat dari menyuruh aku melakukan kejahatan. Boleh faham begitu. Ada dua kefahaman hadis ini. Jadi penterjemah kitab ni, syekh kita Ustaz Abdul Rahman bin Abdullah, dia ambil maksud yang pertama saya sebut tadi. Dia kata jin tu sehingga masuk Islam. Kemudian kata dia, kita beriman juga kepada malaikat malakul maut, malaikat yang diwakilkan mengambil nyawa makhluk di alam ini. Malaikat, dia kata malaikat apa? Malaikat malakul maut. Orang Melayu sebut apa? Izrail. Orang Melayu sebut Izrail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, malaikat malakul maut yang diwakilkan untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhan kamulah kamu akan dikembalikan. Surah Sajadah, As-Sajadah ayat 11. Kerana itu sebahagian para ulama mereka tak mau sebut malaikat Izrail. Sebab apa? Kerana mereka lebih suka menggunakan nama seperti yang diletakkan namanya di dalam Al-Quran. Lalu sebahagian ulama dia tak sebut Izrail, dia sebut malakul maut. Malaikat yang sama, cuma nama saja berbeza. Izrail itu disebut di dalam sumber-sumber Yahudi, tetapi taklah bertentangan dengan sumber Islam. Cuma sebahagian ulama mereka tak nak sebut Izrail sebab mereka mendahulukan nama yang disebut dalam Al-Quran. Itu saja. Bukan bermaksud bertentangan. Bukanlah maksud siapa yang sebut Izrail orang tu cacat agama, tak ada perkara. Sama saja, malaikat yang sama. Beriman kepada malaikat yang sama, cuma nama yang disebut itu berbeza. Tapi Al-Quran tak sebut Izrail. Al-Quran sebut malakul maut. Dan kita kena tahu sumber-sumber Yahudi ni bukan semuanya kita tak boleh terima. Kalau sumber-sumbernya maklumat dari Yahudi yang bertepatan dengan Al-Quran, kita boleh terima. Cumanya kita mendahulukan Al-Quran. Kalau sumber Yahudi itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis yang sahih, bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, maka wajib kita tolak. Wajib kita tolak. Seperti kisah tentang cincin Nabi Sulaiman, wajib kita tolak. Kerana kisah itu telah bertentangan dengan prinsip agama kita. Nabi tidak akan dihina sebegitu rupa. Takkan Nabi Sulaiman sehingga tertipu begitu rupa tanpa diberitahu oleh Jibril, tanpa Allah Ta'ala pelihara Nabi. Mustahil kalau itu boleh berlaku. Kemudian kata dia lagi, Al-Quran dan Al-Hadis tidak menegaskan dengan jelas nama malaikat ini, tetapi tersebut dalam setengah athar menyebut nama Izrail, wallahu a'lam. Sebahagian athar, sebahagian riwayat dari sahabat ada sebut tentang nama dia Izrail. Sebab tu saya kata orang yang sebut Izrail pun tak salah juga. Kerana sebahagian sahabat seperti contoh Ibnu Abbas pun dia dengar daripada orang Yahudi, lalu beberapa maklumat dari dia ambil dari maklumat orang Yahudi. Kerana di sisi Ibnu Abbas maklumat itu tidak bertentangan dengan maklumat yang ada pada kita di dalam Al-Quran dan Hadis. Kita beriman kepada malaikat yang menanggung arash seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran. Selain daripada malaikat yang kita telah sebut, 4 yang kita telah tahu namanya pada minggu lepas, pada hari ini kita dapat tahu ada kiraman katibin yang mencatat amalan. Ada pula malaikat yang menjaga kita, sehingga setiap kita ni ada 4 malaikat. Kanan, kiri, depan, belakang, ada 4. Kemudian kita tahu pula malaikat maut, malakul maut, nama disebut dalam Al-Quran. Yang sebelum ni kita sebut sebagai Izrail, mana-mana pun tak apa. Jadi yang pasti kita kena tahu malaikat yang sama. Selain daripada itu, dan malaikat ni tak disebut, seingat saya waktu belajar ni sekolah tak disebut, iaitulah malaikat yang memikul arash. Ini yang baru ni, maklumat baru yang kita terima. Maka tuan-tuan kena tahu ada malaikat yang menanggung arash, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum
yauma idzin thamaniyah, yang bermaksud dan pada hari kiamat itu 8 malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka. Bahkan di dalam hadis menceritakan tentang hamalatul arsh, malaikat yang memikul arasy. Maka wajib kita beriman ada malaikat yang tugasnya memikul arasy. Ayat yang kita baca sebentar tadi dari surah Al-Haqqah ayat 17. Kata dia lagi, dan antara malaikat ialah malaikat Israfil yang diwakilkan meniup sangkakala. Kita dah sebut dalam kuliah yang lalu, malaikat Israfil. Kita beriman kepada malaikat yang diwakilkan menjaga neraka. Mereka ialah Zabaniyah. Hari itu minggu lepas kita belajar tentang malaikat Malik. Selain pada Malik ada pula Zabaniyah yang terkemuka. Betul. Yang terkemuka ialah 19 daripada mereka. Firman Allah, wa qala alladhina fin nar li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adab. Yang bermaksud, dan berkatalah mereka yang berada di dalam neraka Jahannam kepada penunggu-penunggu Jahannam, yakni malaikat yang menjaga neraka Jahannam. Apa kata penghuni neraka kepada malaikat yang menjaga neraka? Mintakanlah daripada Tuhan kamu, moga-moga dia meringankan kami sehari daripada azab. Bukan minta berhenti daripada azab. Boleh bagi ringan cukup kerana terlampau dahsyat azabnya. Surah Ghafir ayat 49. Mintalah tolonglah, minta kepada Tuhan supaya ringankan sedikit sehari saja kerana azab yang bersangatan. Semua ayat-ayat yang menyebut sebegini tuan-tuan nak menggambarkan kepada kita terlampau dahsyat azab, sehingga penghuni neraka rasa macam tak ada peluang dah untuk berhenti ni, bagi ringan pun cukup lah. Begitu, sampai begitu sekali. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud penjaga neraka ialah malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkannya. Surah At-Tahrim ayat 6. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Yang bermaksud di atas neraka Saqar ada 19 malaikat penjaganya, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan daripada para malaikat semata-mata. Surah Al-Muddathir ayat 31. Kata dia lagi, kita beriman juga kepada malaikat yang diwakilkan menjaga syurga. Bukan sahaja neraka ada malaikat yang menjaganya, bahkan syurga juga ada malaikat yang menjaganya. Mereka bertugas memberi sambutan kepada penghuninya seperti layanan makanan dan seumpamanya, minuman, tempat kediaman dan lain-lain, di mana nikmat-nikmat itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Nikmat syurga itu begitu sifatnya. Dan perkara ini dikhabarkan oleh Rasulullah. Nabi kata nikmat syurga itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang diterjemah tadi ni, tak pernah terlintas pada manusia. Bahkan tuan-tuan sekalian, sabit di dalam hadis, malaikat yang menjaga syurga tidak akan membuka pintu syurga untuk dimasuki oleh sesiapa pun sebelum pintu syurga itu diketuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang pertama yang mengetuk pintu syurga. Dia ada alat pengetuk, Nabi akan ketuk. Lalu malaikat yang menjaga pintu syurga akan bertanya, siapa kamu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, aku Muhammad bin Abdullah. Lalu malaikat tu kata, sesungguhnya aku telah ditegah untuk membuka pintu ini melainkan untuk Muhammad. Mula-mula sekali. Lalu umat Nabi setelah habis bicara pada mahsyar ni tuan-tuan, habis melalui titian sirat, di belah sana syurga. Kita semua mudah-mudahan
mudah-mudahan kita semua bersama dengan Nabi SAW akan bergerak menuju masuk ke syurga. Dan di hadapan kita adalah Nabi Muhammad bergerak ke hadapan menuju ke syurga. Lalu Rasulullah akan ketuk pintu syurga, malaikat buka dan semua orang akan masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami semua dari kalangan umat Nabi yang berada di belakang Nabi, lari menuju ke syurga untuk dibukakan pintu syurga kepada kita dan kita semua masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan. Kata penulis kitab ni lagi, pengaruh keimanan kepada malaikat dalam hidup manusia. Kata dia, sebagaimana kami jelaskan sebelum ini bahawa Allah tidak mengizinkan kita melihat perkara-perkara gaib di dunia ini, merupakan suatu nikmat yang besar kepada makhluk, dan antara limpah kurnia Allah, ia memperkenalkan kepada kita sejenis makhluk yang mulia, iaitu para malaikat. Ada banyak sebab Allah Ta'ala tidak izinkan kita untuk mengetahui semua perkara gaib. Antara sebabnya adalah kita tak mampu untuk mengetahui perkara tersebut. Kita tak mampu untuk melihat. Kalau Allah Ta'ala buka semua perkara gaib untuk kita boleh tengok, untuk kita tahu, kita akan rosak, kita akan binasa. Kita akan tak mampu nak pikul. Cuba tuan-tuan tengok, manusia ni kalau dia dibebani oleh masalah yang dia tak boleh nak pikul, dia gila. Tuan-tuan, dia fikirkan sesuatu perkara yang lebih dari kemampuan dia boleh gila. Kerana kadar kemampuan kita terhad. Kerana itu, dengan sifat belas Allah kepada kita, Allah tak buka semua maklumat kepada kita. Syurga, neraka, malaikatnya. Tuan-tuan ingat manusia boleh tengok malaikat? Tengok apa? Tengok lipas pun menjerit. Tengok lipas menjerit. Orang lelaki tengok, tengok ular tu, ular jauh, ketaklah kita kat sini. Tengok ular, orang lelaki kan. Padahal ular tu yalah besarlah, panjang, tapi kita besar lagi daripada dia. Dia tengok kita tu, ular tu takut. Kita pun takut tengok ular. Tengok ular yang nampak pada mata. Cuba tuan-tuan bayang kalau tengok malaikat Jibril yang ada 600 sayap, macam mana? Tengok-tengok jatuh pita mati terus. Tak silap-silap manusia ni. Kerana hati kita tak kuat. Hati kita lemah. Kita tak kuat. Cuba bayang bagaimana Rasulullah menerima wahyu kalau Nabi berada di atas kuda, kuda itu terduduk. Macam mana tu? Kalau manusia boleh tengok Jibril ketika menurunkan wahyu bagaimana keadaannya, sehingga kuda yang Nabi duduk di atasnya terduduk, macam mana? Tak pita manusia keliling Rasulullah. Nabi duduk bersama dengan sahabat dalam majlis, tiba-tiba wahyu turun. Waktu sejuk, keluar peluh di dahi Nabi. Ada sahabat yang paha Nabi duduk di atas paha dia ketika wahyu turun. Dia rasa macam kalau lama lagi patah paha aku. Macam mana, berat dah. Tak boleh, kalau kita tengok apa suasana yang berlaku, manusia tak boleh nak pikul. Hati manusia itu tak boleh nak terima apa yang dilihat. Perkara itu akan mendatangkan kemusnahan dan kecelakaan kepada dia. Kita bagi ruang kepada azan.
Juradah, betul, juradah. Betul. Baik. Jadi antara hikmah Allah Ta'ala tak tunjukkan banyak perkara gaib kepada kita kerana kita tak mampu nak memikul perkara itu. Kita ni tengok benda buruk kita takut. Tengok perkara yang menakutkan kita takut. Tengok benda cantik pun kita terpukau. Tengok sebahagian jemaah pergi Mekah, pergi Madinah. Pergi tu kata nak buat ibadat. Masuk masjid Nabawi tu dan tengok. Pergi Mekah tengok. Pergi Madinah, pergi umrah. Tengok orang Islam. Dia tengok ukiran masjid tu, dia tak jadi ibadat. Dia dah ambil gambar. Ambil gambar. Sampai kita tanya-tanya, apa ni nak mai ni nak buat ibadat kan nak buat apa? Allah cantiklah Masjid Nabawi, Allah cantik ya. Tak jadi solat. Tak jadi beribadat. Bagaimana kalau kita tengok malaikat Jibril yang bila dia buka sayap dia 600 sayap tu ada terjatuh untayan seperti mutiara-mutiara yang cantik malaikat Jibril ni. Tak jadi kerja manusia ni. Duduk terkejut, ya Allah cantik. Duduk di lapangan Masjid Nabawi kan ada tiang payung tu kan. Payung tu pun kita jadi perak. Allah cantiknya ya Allah. Tak ada kat tempat kita lah benda ni cantik lah. Duduk tengok tu pun dah tergendala segala macam aktiviti. Apatah lagi tengok malaikat. Quran kata wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta wan nashitati nashta was sabihati sabha. Setiap hari, setiap ketika ada saja malaikat yang berulang-alik dari bumi ke langit. Seperti orang berenang, seperti berenang bergerak laju naik turun melaksanakan perintah Allah. Manusia boleh buat kerja setiap hari. Ya Allah cepatnya bergerak malaikat tu, besarnya tu malaikat. Tak jadi kerja tuan-tuan manusia. Kalau Allah Ta'ala singkap semua benda-benda ni. Tengok aksiden, berlaku aksiden belah sana. Kita duduk atas highway ni jam, ya Allah pasal apa jam ni? Kau main panjang jam. Rupa-rupa ada aksiden belah sana. Habis aksiden tu hilang jam. Maknanya pasal apa? Nak tengok aksiden ni pasal jam. Kereta bukan main panjang. Menunjukkan manusia hati dia tak boleh bawa, dia tak boleh pikul benda-benda yang berat. Kalau Allah Ta'ala singkap semua perkara-perkara ni, sudah tentu manusia akan mati ketika itu juga. Apatah lagi jika Allah Ta'ala menyingkap dia pada penglihatan manusia di dunia ni, sudah tentu manusia semua akan musnah binasa kerana kemampuan manusia tidak mampu memikul apa yang dia lihat dan dengar itu. Kerana Allah Maha Agung, ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Allah tidak mampu dipikul oleh manusia semuanya. Kata penulis kitab lagi, di mana beriman kepada malaikat adalah termasuk dalam beriman kepada perkara-perkara gaib yang menjadi salah satu sifat orang-orang muttaqin, yakni yang bertakwa, yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yang bermaksud Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa, iaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Jadi orang yang bertakwa antara sifat dia beriman kepada yang gaib. Tetapi syarat untuk beriman kepada yang gaib, dia mesti datang dari sumber wahyu. Ataupun dengan bahasa lain, untuk menjadikan kita wajib beriman dengan perkara gaib itu. Untuk menjadikan kita wajib beriman kepada perkara gaib itu, mestilah perkara yang gaib itu datang dari sumber wahyu, iaitulah Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Yang mendirikan salat, sifat orang yang bertakwa tu percaya beriman kepada perkara gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 3. Beriman kepada malaikat menimbulkan pengaruh yang sangat mendalam dalam kehidupan seorang mukmin, di antaranya wallahu taala alam. Kita tangguh sehingga kuliah minggu hadapan insya-Allah. Barangkali tuan-tuan ada soalan nak dikemukakan, dipersilakan. Ada apa-apa nak tanya?
Antara bukti perkara gaib mesti datang dari sumber yang sahih, iaitulah perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mana orang musyrikin Mekah bagi tahu kepada Abu Bakar yang Nabi SAW mendakwa baginda baru sahaja pulang dari Isra' dan Mi'raj. Nabi pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, pada satu malam dari Mekah, Nabi dibawa pergi ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis diangkat ke langit, turun balik langit, turun balik ke Baitul Maqdis, pulang balik ke Mekah dalam masa satu malam. Orang musyrikin Mekah, bahkan orang Arab Quraisy, sebahagian mereka kufur terhadap Rasulullah, asalnya beriman, sebahagian mereka murtad disebabkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika berita Rasulullah Isra' dan Mi'raj satu malam bagi tahu kepada Abu Bakar, Abu Bakar kata, kalau Nabi yang sebut, dia tak jumpa Nabi lagi, orang yang habaq kat dia. Kalau betul Muhammad yang cerita, aku benarkan, aku percaya. Itu menunjukkan